Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam reformasi kepada semua rakan-rakan, teman-teman yang sempat bersama saya live di Facebook pada pagi ini. Selalunya saya buat live, kebanyakan sekarang ni aktif di channel YouTube, tapi hari ini saya cuba buat di Facebook lah, ya. Di kesempatan ini saya nak menyeru kepada rakan-rakan yang masih lagi belum subscribe channel YouTube saya, boleh subscribe Fauzden Channel, ya, supaya setiap kali saya live di channel YouTube, anda boleh ikuti dan juga boleh kongsikan bersama dengan teman-teman yang lain lah, ya. Begitu juga dengan channel YouTube rakan-rakan kita yang lain yang selalu buat live pada setiap hari, setiap malam, yang aktif untuk buat live, ya, kita berikan sokongan kepada mereka. Sesiapa saja pun, ya, yang buat live berkenaan dengan isu-isu politik semasa, ya, berikan sokongan kepada mereka. Okey, terima kasih kepada siapa tu? Azmi Ismail, Zaidi Muhammad. Ini sekarang kita bawa tajuk MOU. Yang semalam baru saja ditandatangani oleh pimpinan Pakatan Harapan bersama dengan kerajaan Perikatan Nasional 2.0, ya. Jadi isu ini masih panas diperdebatkan, diperbahaskan di media sosial. Okey, Zaidi Muhammad, kerajaan berbeza dengan parti politik. Kena ingat tu katanya, ya. Yang betul lah, kerajaan adalah kerajaan, parti politik adalah parti politik. Bila dah jadi kerajaan, maka fungsinya adalah sebagai kerajaan, ya. Segala kebajikan dan juga perkhidmatan harus diberikan kepada rakyat tanpa mengira mana-mana fahaman politik. Kalau ini boleh dilakukan, maka negara berada dalam keadaan yang baiklah, ya. Tapi asas kepada kerajaan itu, kita jangan lupa bahawa walaupun niat kita baik, apa pun niat yang baik itu hendaklah dimulai dengan perbuatan yang baiklah, ya. Kalau nak jadi kerajaan yang baik, haruslah mendapatkan kerajaan itu dengan cara yang baik, ya. Itu sering kita peringatkan kepada mana-mana parti politik. Kalau mereka nak jadi kerajaan, sama ada kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat, dengan nawaitunya untuk membuat kebaikan kepada negara dan juga rakyat, harus dimulakan dengan kaedah mendapat kerajaan itu adalah dengan cara yang baik dan juga bermaruah. Ya, tidak cukup dengan hanya niat kita nak buat baik, tetapi kita mendapatkan kuasa itu dengan cara yang melanggar prinsip amalan demokrasi, melanggar maruah, ya, seperti mana yang telah berlaku kepada kerajaan PH, di mana kerajaan PH telah pun diberi kepercayaan oleh rakyat melalui PRU 14 yang lalu untuk membentuk kerajaan, dan rakyat memberikan sepenggal, ya, paling awal sepenggal untuk kerajaan PH untuk membuktikan bahawa mereka mampu menjadi kerajaan yang lebih baik daripada kerajaan UMNO Barisan Nasional yang telah memerintah puluhan tahun yang lalu. Tapi malangnya ada segelintir daripada kalangan dalaman PH yang rakus, yang tak sabar, dan mereka mempunyai agenda-agenda yang tertentu, ya, tidak mahu menghormati mandat yang diberikan oleh rakyat, maka mereka melakukan pengkhianatan. Ini di luar bidang kuasa kita, di luar keupayaan kita, ya. Bila ada kawan-kawan yang khianat, kerana perbuatan khianat ini berlaku kepada mana-mana pihak, ya, kepada mana-mana manusia lah. Kita tak tahu khianat ni benda yang berada dalam diri masing-masing, ya. Kita tak tahu, kadang-kadang kawan kita khianat, bahkan kadang anak pun ada yang khianat mak dan ayah dia, ya. Apatah lagi dalam politik, itu biasa. Tetapi bila dah berlaku begitu, mau tak mau, pimpinan Pakatan Harapan berusaha sedaya upaya, ya, walaupun tahu bahawa bukan mudah, tidak mudah, ya, tentunya melalui jalan yang sukar untuk mendapatkan mandat rakyat, apatah lagi kita memerlukan sokongan hanya di kalangan ahli parlimen sahaja, ya. Kalau sebelum ini kita menjadi kerajaan adalah sokongan daripada rakyat seluruh Malaysia, ya. Tapi bila kerajaan itu dikhianati, kita perlu bangkit, kita perlu dapatkan mandat rakyat itu, tetapi dengan kaedah yang berbeza, iaitu dengan cara mendapatkan sokongan di kalangan ahli parlimen. Sedangkan kita tahu bahawa di kalangan mereka
Majoriti di kalangan mereka adalah mereka yang terlibat di dalam pengkhianatan itu. Ya. Agak sukar untuk diterima oleh akal fikiran kita, orang yang khianat akan kembalikan semula hasil daripada pengkhianatan. Kuasa yang mereka rampas itu nak dikembalikan kepada yang berhak, iaitu kepada kerajaan PH. Tetapi kita tidak boleh berdiam diri. Ya. Kalau kita terus berdiam diri dan membiarkan, kita hanya menunggu saja tempoh PRU yang ke-15, maka rakyat akan memikirkan bahawa kita adalah sebuah kerajaan yang berlepas tangan. Ya. Bila hak kita dicuri, harta kita dicuri, kita tidak ada langsung usaha untuk mendapatkannya. Orang akan tanya, apakah kamu berusaha? Ya. Rakyat tidak akan mempertikaikan sama ada usaha kamu berjaya ataupun tidak, kerana rakyat tahu tidak mudah. Ya. Bila kuasa itu dapat kepada puak-puak pengkhianat, tidak mudah untuk kita mengambilnya kembali. Ya. Kecuali kita sanggup menjadi seperti mereka, iaitu sanggup menjual prinsip, sanggup mengagih-agihkan kuasa, sanggup berunding dan berkompromi dengan puak-puak yang ada masalah besar, ya, utamanya kluster-kluster mahkamah, ya, macam-macam lah. Jadi kalau kita sanggup berbuat demikian, mungkin mereka boleh terima kita kembali. Tetapi apakah kita sanggup? Apakah PH sanggup? Apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim sanggup menjual prinsip hanya untuk menjadi kerajaan semula? Sudah pasti tidak. Ya? Walau bagaimanapun, dalam keadaan pandemik COVID ini, kita harus akui bahawa sesuatu harus dilakukan. Ya? Bagi menentukan bahawa rakyat ini harus diutamakan. Negara ini harus diberikan keutamaan daripada kepentingan politik. Kalau kita fikir dari segi strategi politik, kepentingan politik kepada PH, sudah tentunya kita akan berpeluk tubuh dan membiarkan sahaja Mahyadin menjadi Perdana Menteri. Sebab kita tahu Mahyadin adalah seorang yang tidak boleh dan tidak layak menjadi Perdana Menteri. Dan dia akui, dia tidak kisah kalau orang nak kata dia bodoh sekalipun. Ya? Dan dia disahkan sebagai, diiktiraf sebagai kerajaan yang gagal. Bukan sahaja oleh pembangkang, bahkan UMNO itu sendiri, ya, yang lebih mengatakan bahawa kerajaan Mahyudin itu adalah kerajaan yang gagal. Ya. Jadi apakah kerana kepentingan politik PH? Kalau kita ikut kepentingan politik, kita lebih baik kalau kita biarkan Mahyudin jadi Perdana Menteri. Sebab dia akan menjadikan negara ini menjadi negara yang lemah. Dia akan dilihat sebagai Perdana Menteri yang gagal. Maka menjadi peluang atau modal kita untuk menghadapi PRU yang akan datang dengan lebih baik. Ya, sebab kita dah tunjukkan Mahyudin itu gagal. Dan UMNO bersama dengan kerajaan Mahyudin itu juga terlibat di dalam kegagalan itu. Maka sudah tentunya kita akan dapat satu peluang untuk mendapat kembali kepercayaan rakyat. Ya. Tetapi apakah kita sanggup membiarkan setahun, 2 tahun lagi sebelum PRU, ya, dalam keadaan rakyat sekarang ini yang setiap hari kita tengok berlaku kematian ratusan, ya, 200, 300, 500 setiap hari, ya, berlaku kematian sehingga setahun lagi, 2 tahun lagi. Apakah kita sanggup membiarkan? Apakah kita sanggup membiarkan rakyat setiap hari mengangkat bendera putih? Apakah kita sanggup membiarkan jumlah pengangguran yang semakin bertambah hampir 1 juta? Apakah kita sanggup membiarkan banyak kilang-kilang yang ditutup, hotel-hotel yang gulung tikar, ya, penegan-penegan di kalangan, terutamanya di kalangan orang Melayu, penjajah-penjajah kecil yang gulung tikar kerana keadaan ekonomi yang teruk. Ya, kerana kita pentingkan parti kita. Sebab kita biarkan kerajaan itu gagal. Kita biarkan kerajaan itu mentadbir dengan keadaan lemah semata-mata kita nak jadi kerajaan yang dipilih rakyat pada PRU 15. Saya rasa itu tidak adil. Ya, itu bukan cara kita. Ya, apa pun kepentingan politik itu tidak harus mengatasi kepentingan rakyat dan juga negara. Ya. Walaupun kita bersedia untuk menghadapi PRU yang ke-15, kita telah pun diarahkan untuk memperkuatkan, memperkemaskan jentera kita untuk menghadapi PRU yang ke-15, tetapi dalam masa yang sama
kita tak boleh nak biarkan kerajaan gagal ini berbuat sesuka hati mereka. Harus tekanan diberikan, harus cadangan, idea kita harus kita kemukakan kepada mereka. Kita bantu juga mereka. Ya, walaupun kita tahu dan kita tidak yakin mereka mampu melakukannya. Tapi sekurang-kurangnya rakyat tahu bahawa pembangkang bukan hanya kerja dia untuk nak dapatkan kuasa semata-mata. Biar rakyat faham bahawa PH ini bukan hanya nak bercerita tentang jawatan Perdana Menteri, ya, tetapi PH mempunyai cita-cita yang lebih besar daripada itu, iaitu untuk menyelamatkan negara dan juga untuk menyelamatkan kebajikan rakyat di negara ini. Okey, terlebih dahulu saya minta maaf lah. Selalunya kalau saya live, saya share link live saya di grup WhatsApp, ya. Mungkin dalam terlebih awal saya maklumkan. Tapi kali ini saya tak sempat sebab saya tidak nak buat live. Saya gunakan handset hari ini sebab saya berada di luar. Jadi tak dapat saya nak copy link itu, ya. Jadi siapa yang tak sempat ikuti live ini boleh ikuti kemudian lah. Dan kemudian saya akan masukkan juga di dalam channel YouTube saya kemudian. Itu di antara sebab yang saya rasa tak sempat saya nak sharekan link saya lebih awal, ya. Okey. Tajuk saya hari ini saya nak bicarakan agak ringkas jugalah. Dalam mungkin tak sampai 1 jam kot, ya. Tentang MOU ini yang hangat diperbahaskan. Saya pun belum buka lagi dia punya dokumen yang sebenar. Semua secara umum secara sepintas lalu kita faham, ya, apakah perkara besar yang dipersetujui oleh pimpinan PH di dalam menandatangani MOU ini. Yang pentingnya dia bukan CSA. Ramai yang salah faham yang mengatakan ini merupakan satu CSA, ya, seperti mana yang pernah dicadangkan oleh Tony Phua sewaktu Mahidin jadi Perdana Menteri. Sewaktu Mahidin hampir-hampir nyawanya di penghujung halkom, ya, memerlukan orang untuk menyelamatkan kerajaannya, maka dia tawarkan CSA, ya. Itu yang kita tolak. PS telah pun tolak CSA ini kerana ianya mengikat kita daripada untuk berbuat apa-apa terhadap kerajaan beliau, ya. Berbeza dengan MOU ataupun persefahaman yang kita tandatangani. Ianya merupakan satu persefahaman saja yang meletakkan beberapa syarat yang harus diikuti, harus dilakukan oleh kerajaan. Sekiranya mereka mahu, ya, mentadbir kerajaan ini dan mereka mahu supaya suasana politik ini diredakan dalam keadaan pandemik COVID. Sebab rakyat sudah bosan dengan politik, ya. Takkanlah dalam setiap minggu kita nak adakan kutipan SD, setiap minggu ataupun setiap bulan kita nak tentukan siapa Perdana Menteri, ya, sedangkan rakyat semakin lama semakin susah, ahli politik semakin lama semakin senang. Bila mereka dapat kuasa, mereka mengagihkan jawatan, ya, kuasa-kuasa mereka kepada pihak-pihak yang menyokong mereka. Tetapi bagaimana dengan nasib rakyat? Sebab itu, mahu tak mahu, PH harus melakukan sesuatu, ya, untuk menunjukkan kepada rakyat bukan kerja PH hanya hari-hari mengintai peluang untuk menjadi Perdana Menteri, ya. Ini bukan keutamaan Pakatan Harapan. Ya, kita dah bertahun jadi pembangkang, tidak ada masalah kita jadi pembangkang dalam keadaan kita dikhianati, tetapi kita tidak akan melupakan bahawa yang sedang menderita sekarang ini adalah rakyat di bawah sana. Dan kebetulan pula ramai yang susah itu adalah golongan kaum Melayu beragama Islam, ya. Tak kira bila berlaku pandemik COVID ini, yang susah dia tidak memilih mana-mana parti. Ya, orang kampung yang kuat UMNO pun susah, orang kampung yang kuat keadilan, amanah, PAS, mereka juga susah. Bahkan ada pimpin PAS yang lebih susah daripada kita. Sampai nak bayar bil api pondok pun tak boleh, ya. Walaupun dia sebahagian daripada kerajaan, dia pun susah. Bayangkan parti yang sebahagian berada dalam kerajaan, dia pun susah. Bagaimana kita? Bagaimana penyokong kita yang berada dalam pembangkang, ya? Yang ahli parlimennya, wakil rakyatnya yang mempunyai peruntukan yang terhad, ya, sebagai pembangkang, sukar, ya, untuk kita membantu mereka. Sebab itulah dalam MOU itu ada sebahagian dituntut bahawa meminta kerajaan menambah peruntukan
42 bilion ni tak salah saya sebagai peruntukan tambahan untuk membantu rakyat yang tengah susah sekarang ini. Termasuk juga penjajah-penjajah kecil, peniaga-peniaga kecil yang kebanyakan sudah ramai meminjam daripada Along. Ya, sekarang ni Along cukup untung dalam keadaan pandemik COVID. Sebab dia tahu peniaga susah, dia tahu orang ramai susah, maka dia berniaga. Ya, sama ada Along berlesen ataupun Along tidak berlesen. Mereka cari kesempatan dalam keadaan sekarang ini. Apakah kita harus membiarkan? Ya, maka kita harus laksanakan ataupun kita berikan cadangan ini kepada kerajaan supaya rakyat dapat diselamatkan. Bukan MOU ini untuk kepentingan kita, kepentingan pemimpin Pakatan Harapan. Sebab dalam MOU itu tidak ada pun kita menuntut mereka mesti beri jawatan ini, JLC ini, tak ada. Tidak ada untuk PH pun. Tapi kesemuanya adalah menjurus kepada kepentingan rakyat. Ya, memberi peruntukan sama rata kepada pemimpin ataupun wakil rakyat daripada pembangkang itu bukan untuk kepentingan wakil rakyat itu secara individu, tetapi untuk wakil rakyat ini menggunakan peruntukan itu membantu rakyat-rakyat di kawasan mereka, pengundi-pengundi mereka. Bermakna apa yang kita tuntut itu adalah untuk rakyat, bukan untuk kepentingan. Ya, ini bukan isu nak jadi Anwar sebagai ketua pembangkang yang bertaraf menteri. Ya, Anwar tidak kemaruk kepada bertaraf menteri. Beliau pernah ditawarkan jawatan timbalan Perdana Menteri 6 bulan. Waktu Mahathir dulu, dia pun tolak. Ya? Jadi bukan itu isu dia. Isunya adalah apa pun yang kamu lakukan haruslah lebih kepada mengutamakan kepentingan rakyat. Bagaimana nak mengatasi masalah ekonomi negara? Bagaimana nak mengatasi macam-macam masalah yang berlaku sekarang ini? Ya, keadaan negara yang saya rasa agak kritikal, ya, dan perlukan bantuan daripada kita semua, ya, untuk kebaikan rakyat. Ada orang kata ini satu langkah yang tak betul sebab kalau kerajaan ini bagus, ya, maka pihak rakyat akan datang akan memberi advantage kepada pihak kerajaan, ya, maka kita membantu mereka. Ada yang beranggapan sedemikian, ya, tetapi saya rasa sekarang ini rakyat sudah tahu berfikir, ya. Mereka tahu bahawa kalaulah kerajaan itu mampu melaksanakannya adalah kerana kerajaan itu mendapatkan idea, cadangan dan juga tekanan daripada PH. Daripada kita tidak berbuat apa-apa, lebih baik kita melakukan sesuatu yang memperlihatkan bahawa PH ini juga memandang berat kepada masalah yang dihadapi oleh rakyat keseluruhannya. Terima kasih kepada Adam Akin yang sempat saya baca kat sini. Kita juga ada Cikgu Mala daripada Pulau Pinang yang kalau berkesempatan sering juga mengikuti live saya di YouTube dan juga di Facebook. Kita juga ada Azmi Ismail tadi yang dulunya duduk di Al-Ain Abu Dhabi, ya. Sekarang ni katanya dah balik ke Malaysia. Kita ada Lydia Hani yang juga bersama kita dan ada beberapa orang lagi yang tak sempat saya baca, ya. Okey. Ada 10 pada itu, ini adalah pandangan saya daripada penilaian saya dan juga pendapat saya sendiri, ya, bukan pendapat parti. Kerana parti tidak lagi mengeluarkan secara resminya tentang MOU ini. Tetapi pada pemikiran saya, penilaian saya, ada 10 sebab mengapa kita harus memberikan peluang ini, ya, untuk PH mengadakan MOU bersama dengan kerajaan yang memerintah sekarang ini. Yang pertama, kita nak buktikan bahawa PH adalah parti pembangkang, ya, yang sekarang ini jadi pembangkang. Sepatutnya kita jadi kerajaan, tapi kita jadi pembangkang. Sebab kata Mak Sabu tu, orang yang menang pilihan raya jadi pembangkang, orang yang kalah pilihan raya jadi kerajaan. Ini yang satu keajaiban dalam negara kita, ya. Mungkin satu sejarah dicipta dalam dunia ini. Tapi nak macam mana, kan? Okey. Kita nak buktikan bahawa PH adalah pembangkang, walaupun orang kata PH ni liberal, PH ini anti-Islam, PH ini anti-Melayu, ya, dikontrol oleh DAP, PH ini anti kepada raja-raja Melayu. Tapi kita nak buktikan bahawa PH adalah sebuah parti pembangkang yang setia dan juga sentiasa akur dengan tetah ke bawah duli tuanku. Kita masih ingat
Ya, sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga pimpinan-pimpinan PH bertemu dengan Kebah Duli Tuanku di istana sewaktu dalam proses memilih Perdana Menteri baru, ya, di antara tetah tuanku adalah untuk meredakan suasana dan juga ketegangan politik, kerana Agong tahu bahawa sesiapa pun yang jadi Perdana Menteri, dia tidak akan dapat 2/3 sokongan, 2/3 majoriti, ya, mesti mendapat keputusan yang begitu tipis. Dan kalau tidak diredakan ketegangan ini, maka setiap bulan kita akan saksikan, ya, orang berebut-rebut nak jadi Perdana Menteri, ya, berebut-rebut untuk mendapatkan SD, tidak ada kerja lain, ya, kerjanya melobi, kerjanya buat mesyuarat dekat Wisma Perwira lah, ya, buat mesyuarat kat rumah, buat mesyuarat kat hotel ni untuk berbincang tentang nak dapatkan kuasa. Yang terabai adalah rakyat. Jadi Agong memikirkan bahawa sesiapa pun, ya, yang dilantik menjadi Perdana Menteri, ya, haruslah mendapat kerjasama daripada pembangkang supaya kehangatan politik itu dapat diredakan. Ya. Bukan bermakna menutup mulut kita. Ya, kita sebagai pembangkang, sesiapa pun yang jadi pembangkang tidak harus ditutup oleh mereka, kerana peranan mereka sebagai pembangkang harus dilaksanakan, terutamanya di parlimen. Ya, tapi untuk meredakan suasana politik itu, itulah saranan daripada Yang Tuan Agong. Dan kita menyahut, ya, tetah tuanku ini. Sebab itu kita usaha, ya, kita terima MOU yang ditawarkan kepada kita. Dan dia menawarkan bukan kerana beberapa perkara yang dia sendiri gariskan. Kita yang menentukan apa yang kita perlu. Bermakna kita meletakkan beberapa syarat. Kalau mahu kerjasama kami perlukan komitmen ini. Ada beberapa perkara termasuk kebebasan kehakiman, ya, peruntukan tambahan untuk rakyat, kemudian transformasi, reform kepada institusi kerajaan, ya, parlimen dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang penting, perkara yang besar yang digariskan di dalam MOU ini. Ya. Jadi kita lebih awal membuktikan bahawa kita menjunjung tetah Kebah Duli Tuanku. Bagaimana pihak di belah sana? Apakah mereka bersedia? Ya. Sedangkan tetah tuanku untuk mengadakan undi percaya pun dah jadi sepi sekarang ini. Ya. Biar rakyat nilai sama ada kita yang patuh kepada tetah tuanku ataupun pihak mereka yang tidak mahu patuh kepada tetah tuanku. Jadi kita telah pamerkan bahawa kita bersedia, ya, untuk mengadakan MOU ini, kerana ini adalah sebahagian daripada apa yang tuanku tetahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak buktikan seperti mana yang saya sebut tadi, bahawa Pakatan Harapan ini lebih meletakkan kepentingan negara dan kepentingan rakyat itu lebih utama daripada kepentingan parti kita sendiri. Ya. Kalau kita fikirkan tentang kepentingan parti kita, sudah pastinya kita suka pihak lawan itu lemah. Sudah pastinya kita suka kerajaan itu lemah. Setahun, 2 tahun, biarlah dia lemah supaya orang rakyat maki dia habis-habisan. Ya, kemudian kita boleh jadikan modal pada PRU yang ke-15. Tetapi apakah kita tergamak untuk melihat rakyat selama setahun, 2 tahun dalam keadaan penuh penderitaan? Kita hanya berpeluk tubuh menanti PRU yang ke-15. Sedangkan kita tahu rakyat yang menderita itu, rakyat yang susah itu juga adalah di antara kumpulan penyokong-penyokong kita sendiri. Ya. Di mana penyokong-penyokong kita di bawah sana? Apakah kita sanggup melihat mereka menderita? Apakah kita sanggup melihat mereka tidak makan? Apakah sanggup kita melihat mereka kehilangan pekerjaan? Apakah kita sanggup melihat perniagaan-perniagaan mereka, ya, gulung tikar dan sebagainya? Ya. Tentulah kita tak tergamak. Ya. Penyokong kita sendiri pun di antara yang terlibat di dalam kesusahan ini, di dalam kegagalan kerajaan ini. Maka apakah kita nak biarkan? Hanya kerana kita kata, tak apalah dia lemah, supaya kita boleh menang PRU yang ke-15. Supaya kita jadikan modal untuk kita kata kepada rakyat, oh pilihlah kami sebab kerajaan ini 2 tahun lemah. Saudara, ini bukan soal politik kepentingan parti Pakatan Harapan. Ya. Kerana kita akan berdepan persoalan daripada rakyat. Kamu tahu kami susah. Kamu tahu kami berada dalam derita setahun 2 tahun.
Apa yang kamu buat? Kamu hanya tunggu untuk PRU. PRU kamu nak jumpa kami, nak minta undi kami, nak jumpa kami, tanya khabar, nak dapatkan undi. Setahun kami susah, kamu tak jenguk. Setahun kami susah. Apa cadangan kamu untuk bantu kami? Ini akan dipersoalkan oleh rakyat. Sebab itu, kita tunjukkan kepada rakyat bahawa kita tidak ada yang meletakkan kepentingan parti kita lebih utama daripada kepentingan rakyat. Ya, itu dalil yang kedua. Okey, dah macam pensyarah pula ni. Terima kasih Abdul Habib. Pak Long sudah terikat katanya dia. Okey. Yang ketiga, kita nak buktikan bahawa Pakatan Harapan ini adalah pembangkang walaupun kita tidak dapat menjadi peluang ya, menaikkan Datuk Seri Anwar Ibrahim Ketua Pembangkang, pengerusi Pakatan Harapan sebagai Perdana Menteri, tetapi tidak ada siapa menafikan bahawa Pakatan Harapan adalah satu kumpulan pembangkang, ya, satu gabungan pembangkang yang kuat dan kukuh dan disegani. Sebab itulah dia terpaksa mahu tak mahu, walaupun Ismail Sabri tahu bahawa tindakan dia menawarkan MOU kepada PH itu tidak disenangi oleh ramai pimpinan UMNO, ya, terutamanya kluster-kluster mahkamah. Mungkin juga kumpulan-kumpulan daripada geng-geng semburit. Mereka tidak senang dengan tawaran Ismail Sabri kepada PH ini, ya. Tapi Ismail Sabri pun tahu bahawa dia tidak boleh pandang mudah, tidak boleh pandang remeh kepada kekuatan yang ada pada Pakatan Harapan. Ya. Kalau nak bermusuh dengan Pakatan Harapan, ya, bukan waktu ini, bukan waktu pandemik. Kalau Ismail Sabri nak bermusuh dengan Pakatan Harapan, bermakna Ismail Sabri menggali kuburnya sendiri. Jadi mau tak mau, Ismail Sabri kena, ya, bertolak ansur dan menawarkan kepada kita sesuatu tawaran, bukan kepada PH, tetapi tawaran yang kita sendiri gariskan, yang kita sendiri mahu kerajaan lakukan. Ya. Jadi kita telah buktikan bahawa Pakatan Harapan ini satu gabungan pembangkang, tidak pernah berlaku sebelum ini, ya, MOU di antara kerajaan dan juga pembangkang. Walaupun ketika dulu memang tak berlakulah, pasal dulu kerajaan Barisan UMNO, Barisan Nasional ni hebat, kuat. Ya, mereka ada sokongan 2/3 majoriti. Ya, berpuluh tahun mereka jadi kerajaan dengan majoriti yang kukuh. Mana mungkin dia nak hormat pembangkang, ya? Tetapi sekarang ini terbukti di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita mencipta rekod bahawa Pakatan Harapan itu tidak lagi dipandang remeh, tidak lagi dipandang sinis oleh pihak kerajaan, sehingga kan mereka terpaksa, ya, melakukan satu MOU atau persefahaman dengan kita untuk mereka menunjukkan kepada rakyat semua bahawa kerajaan yang ada ini tidak ada kekuatan yang sebenarnya. Ya, kerajaan yang ada hari ini tidak lagi boleh memperdekatkan Pakatan Harapan. Jadi secara tidak langsung Pakatan Harapan telah pun ditingkatkan image-nya, dipandang mulia, ya, sebagai sebuah parti yang mempunyai jiwa yang besar, sebuah parti yang boleh berunding, boleh berbicara dengan sesiapa pun, tetapi tidak sesekali menjual prinsipnya. Itulah kehebatan yang ada pada Pakatan Harapan sekarang ini. Ya, itu faktor yang ketiga. Yang keempat, ini juga penting, iaitu dengan adanya MOU ini ialah untuk menyekat sebarang usaha pihak-pihak tertentu, terutamanya kluster mahkamah, untuk ambil kesempatan ke atas kerajaan yang lemah ini. Kita tahu, ya, sebelum MOU ini ditantangani, mereka melihat Muhyiddin adalah Perdana Menteri yang lemah kerana ada sekitar 3 dan 4 orang ahli parlimen. Bila-bila masa saja Muhyiddin ini boleh diugut, boleh ditekan oleh puak-puak kluster mahkamah ini. Dan kita dapat lihat baru-baru ini, ada beberapa individu yang dah nampaknya seperti dah bebas daripada kes mahkamah, hasil daripada tekanan-tekanan daripada puak-puak ini. Sebab dia tahu kerajaan yang lemah ini bila masa saja boleh tumbang. Ya, kalau tak ikut cakap mereka. Mereka boleh tekan Muhyiddin. Ya. Kerana bila PH mengadakan MOU dengan Ismail Sabri, sekurang-kurangnya boleh menyuntik sedikit, ya, kekuatan kepada Ismail Sabri, bukan untuk memperkuat kerajaan dia, tetapi untuk Ismail Sabri membuat keputusan dia tidak harus mengikut telunjuk puak-puak kluster mahkamah ini. Dia jangan takut untuk tidak mengikut apa saja telunjuk puak-puak
kluster mahkamah ini. Kalau tidak, kalau kita tidak bersama dengan mereka dalam MAU ini, bila-bila masa saja, Najib yang ada kes mahkamah, Zahid yang ada kes mahkamah, Ahmad Maslan dan beberapa orang lagi, termasuk kes Semburit dan sebagainya, bila-bila masa saja akan boleh mengugut kerajaan itu. Tetapi bila ada penyertaan kita di dalam MOU ini, maka sekurang-kurangnya Ismail Sabri boleh kata, kamu nak ugut aku untuk gugurkan kes kamu, mana mungkin kita boleh tunaikan apa yang kamu hendak, kerana kami juga ada kekuatan yang akan mempertahankan kebebasan kehakiman ini. Okey? Ini yang keempat. Ringkasnya iaitu menyekat sebarang usaha pihak-pihak tertentu, iaitu terutamanya kluster mahkamah, untuk ambil kesempatan ke atas kerajaan lemah, demi kepentingan mereka. Okey, yang kelima, mempamerkan kepada rakyat bahawa Pakatan Harapan telah bersedia untuk menjadi kerajaan yang lebih baik dengan idea-idea yang diberikan. Kita menyatakan beberapa idea kita. Mungkin daripada beberapa idea itu adalah juga terkandung dalam manifesto kita yang tak sempat kita laksanakan dahulu. Dan idea-idea ini ada idea yang baik, seperti melakukan reform ke atas institusi kehakiman, pentadbiran kerajaan, jentera-jentera kerajaan dan sebagainya, di antara yang kita cita-citakan apabila kita nak jadi kerajaan. Jadi sebahagiannya itu telah kita minta kerajaan di bawah Ismail Sabri ini untuk melaksanakannya. Jadi kita nak tunjuk kepada rakyat bahawa kita bukan hanya bercakap, kita komitmen, kita komit untuk melaksanakan ini. Dan ini kita berikan kepada kerajaan untuk laksanakan. Terpulanglah kepada kerajaan Ismail Sabri sama ada mereka nak lakukan ataupun tidak. Kalau mereka tidak sanggup lakukan, maka automatiknya MOU ini terbatal. Maka kita bertempurlah seperti biasa. Jadi sebab peluang kita dah beri, idea kita dah beri, terpulanglah kepada Perdana Menteri, kerajaan yang ada sekarang ini untuk melaksanakannya ataupun tidak. Okey. Jadi kita nak pamerkan bahawa PS bersedia untuk jadi kerajaan. Kalau itu hari, kalau pilih Anwar Ibrahim, inilah yang kami lakukan, yang kami nak lakukan. Tapi Anwar Ibrahim tidak lagi ditakdirkan menjadi Perdana Menteri. Tak apa. Kita tidak kerekut ilmu kita. Kita tak kerekut idea kita. Kita berikan kepada Ismail Sabri. Bukan untuk kita, tetapi untuk rakyat. Bukan untuk kita, tetapi untuk kebebasan kehakiman. Supaya hakim itu tidak boleh dikawal oleh orang-orang politik. Ini matlamat dia. Sebab itu, apabila MAU ini ditangani, ianya dipandang sinis oleh beberapa orang pimpinan UMNO sendiri. Terutamanya kluster mahkamah. Sudah pastinya dia rasa tidak selesa. Sudah pastinya dia rasa kurang selamat. Apabila idea Pakatan Harapan untuk membebaskan sistem kehakiman itu, dia bimbang kalau Ismail Sabri terpengaruh dengan idea ini. Maka harapan mereka untuk menekan Ismail Sabri, melepaskan kes-kes mereka, kemungkinan tidak akan tercapai. Tetapi kalau Ismail Sabri juga tidak mampu lakukan apa yang kita cadangkan, bermakna kita tak perlu lagi untuk menghormati MOU ini. Ini yang kita katakan prinsip tetap mengikuti MOU ini. Jangan kata kita membuat MOU ini, kita menjual prinsip. Okey, yang keenam. Kita jangan lupa bahawa kartel di dalam kerajaan ini masih lagi bergerak. Kartel masih lagi mempunyai nafsu yang besar untuk menguasai kerajaan. Cita-cita Semburit untuk menjadi Perdana Menteri, sekurang-kurangnya timbalan Perdana Menteri, masih ada. Dia tidak akan henti. Sebab alang-alang dia dah khianat kita. Apakah kamu ingat Semburit khianat kita, dia nak jadi menteri? Sedangkan dalam PH pun, dia dah jadi menteri. Buat apa dia khianat untuk nak jadi menteri? Tak berbaloi dia khianat semata-mata untuk mendapat jabatan menteri. Sebab dalam PH pun dia jadi menteri. Dalam PH dia pun dia jadi menteri kanan. Bermakna dia khianat, sudah pastilah dia ada cita-cita untuk menjadi yang lebih besar daripada menteri. Sekurang-kurangnya timbalan Perdana Menteri dan juga Perdana Menteri. Jadi dalam kekuatan dan juga kekuatan yang ada pada golongan kartel yang perkuatkan kerajaan Ismail Sabri ini, dia akan gunakan pengaruh dia. Dia tahu Ismail Sabri lemah. Dia tahu Ismail Sabri tidak ada kekuatan yang banyak. Bila-bila masa dia boleh ugut.
Sebab itu dia akan gunakan kesempatan atas kelemahan kerajaan ini untuk kepentingan diri dia. Dengan adanya MOU ini, sikit sebanyak cita-cita dia, sikit sebanyak perancangan dia kemungkinan sukar ya untuk nak menggugut, kecuali Ismail Sabri tidak ada kekuatan, kecuali Ismail Sabri tidak sanggup ya untuk menunaikan apa yang kita inginkan, maka Ismail Sabri seperti menggali kuburnya sendiri ya. Jadi salah satu juga hikmah kita menyertai MOU ini adalah untuk menyekat cita-cita jahat Qatar ini, bukan hanya kerana khianati kita, tetapi cita-cita dia juga untuk mengkhianati kerajaan di bawah Ismail Sabri untuk dia naik ya, untuk dia naik. Kerana dia tidak akan khianat kalau dia tidak ada cita-cita yang lebih besar daripada apa yang telah diperolehi dalam Pakatan Harapan dahulu. Okey? Akmal Anwar, terima kasih. Zainuddin Mak Kiram, terima kasih. Wasli juga, terima kasih. Ya, yang sebab saya baca sini. Okey, yang ketujuh, menentukan bahawa mahkamah itu bebas dari tekanan politik. Ini saya dah ceritakan tadi, bahawa salah satu agenda besar MOU adalah sistem kehakiman itu harus bebas daripada pengaruh-pengaruh politik. Ini yang paling ditakuti oleh puak-puak kluster mahkamah. Ya, dia mungkin pening sekarang ini. Macam mana Ismail Sabri boleh buat MOU dengan PH? Ya, PH dah tentu nak mahukan sistem kehakiman yang bebas. Sedangkan aku sokong kamu, aku mahu kes aku diselesaikan. Ya, sekarang macam mana? Ya, nak ugut Ismail Sabri, PH ada di belakang. Ya, jadi Ismail Sabri dalam keadaan tertekan. Ya, nak selamatkan pimpinan UMNO, ya, presiden mereka, ya, pengerusi penasihat mereka yang ada kes pimpinan UMNO, nak selamatkan, dia akan melanggar MOU ini dan dia akan secara automatik membatalkan MOU tersebut. Ya, bagi kita tidak ada masalah. Kamu teruskan, baik untuk rakyat. Kalau kamu tak mahu ikut, PS tidak rugi. Kita kembali kepada status quo sebagai pembangkang. Apa yang kita rugi? Tak rugi apa-apa pun. Ya. Okey, itu yang ketujuh, iaitu menentukan mahkamah itu bebas dari tekanan politik, dan ini amat ditakuti oleh ramai pimpinan-pimpinan UMNO yang ada masalah di mahkamah. Ya. Jadi ada orang kata kita dah terperangkap dengan UMNO. Kalau terperangkap dengan UMNO, mana mungkin pimpinan UMNO yang memiliki rasa besar sekarang ini. Ya. Kalau itu merupakan perangkap UMNO kepada kita, sudah pasti semua pimpinan UMNO akan bersetuju. Tetapi ramai di kalangan mereka yang tidak memberi ulasan dan komen kepada MOU ini. Kan bagi mereka, ini perangkap PH untuk tidak membenarkan mereka mengeroyoki Ismail Sabri untuk membebaskan mereka daripada kes-kes mahkamah. Ini yang kita perlu perjelaskan kepada penyokong kita. Okey, yang ke-8. Bukti bahawa PS tidak jual prinsip. Ini satu bukti jelas bahawa PS tidak menjual prinsip kerana kita meletakkan syarat-syarat yang tertentu, dan kalau mereka gagal maka MOU terbatal. Bukannya sebagai CSA, MOU akan terbatal. Ada orang kata ini dah jual prinsip. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, kalaulah Anwar Ibrahim itu orang yang menjual prinsip, bodohlah Anwar Ibrahim kalau dia jual prinsip dalam keadaan sekarang ini. Ya, kalau dia nak jual prinsip, buat apa nak jual sekarang ini? Sebab tu dia tak ada peluang nak jadi Perdana Menteri. Kalau nak jual prinsip, lebih baik Anwar jual prinsip masa memula nak melantik Perdana Menteri. Masa mula-mula nak menentukan jawatan Perdana Menteri, lebih baik kita jual prinsip masa tu. Tawarkan kepada Najib, tawarkan kepada Zahid, bebaskan dia daripada kes mahkamah. Dan beberapa orang lagi, Ahmad Maslan dan sebagainya. Dan kita tawarkan mereka berjawatan menteri kepada pimpinan PAS. Kita lantik Haji Hadi, tawarkan Haji Hadi sebagai Menteri Agama, tawarkan Tuan Mentor Aman sebagai Timbalan Menteri Agama. Macam-macam kita boleh buat tawaran. Kalau kita nak jual prinsip, lebih baik kita jual awal-awal lagi dan Anwar boleh jadi Perdana Menteri. Kenapa? Bila dah Perdana Menteri dah dilantik, baru nak jual prinsip. Jadi bodohlah alasan nak mengatakan bahawa PS telah menjual prinsip kerana MOU ini. Jadi ini buktikan bahawa kita tanda tangan MOU ini dalam keadaan prinsip bersama dengan kita. Kita tidak akan jual sama sekali, dan kita masih lagi pembangkang, kita masih lagi gabungan pembangkang yang akan terus bersuara dalam parlimen. Apa yang tak betul tetap kita akan tentang. Ya, kita akan berdepan dengan bajet dan sebagainya. Banyak lagi ya peluang-peluang yang akan kita ada dalam parlimen untuk kita menyuarakan. Dan kitalah penyokong-penyokong PH ya, dan juga bagi rakyat yang tidak ada parti, yang berada atas pagar, akan melihat tindakan PH sama ada dengan MOU ini kita jual prinsip ataupun tidak.
kita akan saksikan kemudian nanti. Okey. Nombor 9, bukti bahawa no Anwar, no ADP itu adalah propaganda politik. Ya. Selama ini kita dengar, ya, sebelum ini, sebab tu nak lantik Perdana Menteri, UMNO bercakap no Anwar, no DAP. Dalam perwakilan UMNO, Pimpinan Agung UMNO disebut no Anwar, no DAP, no Bersatu. Ya. Begitu juga dengan PAS. Dia pun sebut, tidak ada barang kerjasama dengan kluster mahkamah. Ya. Tapi akhirnya terbukti apa dia? Terbukti bahawa no Anwar, no DAP itu hanya satu propaganda politik semata-mata untuk nak menipu ahli-ahli UMNO di bawah. Akhirnya mereka ambil Anwar, mereka panggil DAP dan juga amanah Pakatan Harapan itu untuk dalam MOU ini. Itu tandanya bahawa no Anwar, no DAP itu hanya propaganda politik, hanya untuk nak memburukkan imej pimpinan kita. Ya, sedangkan mereka tahu tidak ada masalah dengan Anwar pun, tidak ada masalah dengan DAP pun. Bahkan dalam Perhimpunan Agung UMNO, kalau kita dengar ucapan Presiden mereka dalam ucapan penggulungan Perhimpunan Agung UMNO, dia sebut no Anwar, no DAP, no Bersatu. Tapi akhirnya dia bentuk kerajaan bersama dengan Bersatu. Ya, mana perginya prinsip? Ya, itu hanya slogan-slogan politik. Sama juga dengan PAS. Ya, kita tak akan sama dengan kluster mahkamah. Akhirnya bersama dengan kerajaan ini. Ya, kerajaan yang penuh di dalamnya adalah kluster mahkamah. Kalau kita lihat di istana itu hari, penuh bas, ya, untuk nak bertemu dengan Agong. Dalam sebuah bas itu, pakejnya cukup lengkap, saudara. Dalam bas itu, pakejnya ada kluster mahkamah. Dalam bas itu ada Bersatu. Dalam bas itu juga ada Semburit. Dalam bas itu juga ada kleptokrasi. Dalam bas itu juga ada penjual agama. Jadi satu bas itu pakej yang lengkap untuk menjadi kerajaan pada hari ini. Ya, jadi temberanglah, tak ada kerjasama dengan kluster mahkamah, tidak ada mau kerjasama dengan kleptokrasi, tidak mau ada hubungan lagi dengan Semburit dan sebagainya. Ini semua pembohongan untuk menipu penyokong-penyokong di bawah. Ya, kepada penyokong-penyokong PAS di bawah, juga termasuk penyokong-penyokong UMNO. Ya, yang di bawah ini kamu harus bermuhasabah dan berfikir sendiri ke mana arah sebenarnya perjuangan parti kamu. Dan Pakatan Harapan menawarkan kamu untuk bersama dengan kami kerana kami terbukti adalah parti yang sentiasa berpegang kepada prinsip perjuangan dan kami tidak akan jual prinsip itu demi untuk dapatkan kuasa. Okey. Dan yang terakhir, yang ke-10, ya, saya melihat MOU ini adalah sebagai satu cara, kaedah kita mengambil kepada semangat perjanjian Hudaibiyah di mana yang telah dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebab itu mereka melakukan perjanjian bersama dengan kafir, ya, kumpulan kaum kafir. Walaupun perjanjian itu, ya, Hudaibiyah itu ditentang juga oleh para sahabat. Jadi tak pediklah kalau MOU ini peringkat awal ini ditentang oleh ramai orang. Kita tengok dalam media sosial ramai yang menentang, ya, ramai yang rasa ragu-ragu, ramai yang hentam Anwar Ibrahim, ramai yang hentam PA dan sebagainya. Tidak pelik, sedangkan Nabi pun ia ditentang oleh para sahabat. Sedangkan sahabat tahu Nabi itu maksum. Sedangkan sahabat tahu Nabi itu tahu apa yang akan berlaku sebelumnya. Ya, Nabi ni dia boleh tahu apa yang akan berlaku sebelumnya. Ya, daripada wahyu yang Tuhan bagikan kepada dia. Itu pun sahabat bantah. Ya, ada bantahan sewaktu perjanjian Hudaibiyah dilaksanakan. Ya, apatah lagi Anwar Ibrahim, dia kan tahu apa yang berlaku di depan. Ya, sudah pastilah ada bantahan, sudah pastilah ada tentangan. Itu biasa. Ya, perjanjian Hudaibiyah begitulah, mendapat tentangan daripada sahabat. Bahkan Nabi dalam perjanjian itu, Nabi menunjukkan sikap teransur. Ya, di mana ada beberapa tulisan tentang Muhammad Rasulullah itu dipadamkan. Ya, puak kafir kata padam. Ya, dipadam, tak salah. Walaupun ini para sahabat merasakan ini seperti seolah-olah menjual prinsip. Ya, bukan prinsip lagi. Ini dah Muhammad Rasulullah ini melibatkan akidah. Macam mana boleh padam, ya? Tapi sifat toleransi Nabi Muhammad itu dalam menghormati perjanjian, ya, dalam berunding dengan orang kafir. Sebab apa diadakan perjanjian Hudaibiyah? Kerana di antaranya lah untuk kepentingan umat Islam, untuk memasuki kota Mekah. Ada tujuan dia. Ya, ada matlamat perjanjian itu dibuat dan ada syarat-syarat dia. Jadi semangat yang ditunjukkan dalam perjanjian Hudaibiyah ini, ya, kita tidak menyamakan PH atau Anwar Ibrahim ini sebagai Nabi, tidak. Tapi apa sejarah itu, ya, boleh kita jadikan pengajaran, boleh kita laksanakan dalam kaedah kita.
ya, di mana tidaklah kita meletakkan musuh itu langsung, tidak boleh kita rundingi. Apatah lagi matlamatnya adalah untuk kepentingan umum. Apatah lagi matlamatnya untuk kepentingan rakyat. Tetapi yang penting jangan jual prinsip. Nabi membuat perjanjian Hudaibiyah tidak menjual akidah dia, ya, tidak menjual prinsip perjuangan Islam dia, ya. Yang hanya dia nak cari adalah kepentingan umat Islam itu, ya, boleh masuk kota Mekah dengan aman dan tidak perlu lagi, ya, susah payah, diugut, diancam dan sebagainya. Jadi inilah semangat yang ingin dibawa oleh PH pada pandangan saya, ya, bukan saya mewakili PH. PH itu daripada pimpinan PH lah, sebab apa mereka buat MU. Tapi pada pandangan saya melihat semangat perjanjian Hudaibiyah itu di antara yang kita rasa wajarlah, ya, kita berikan kepercayaan, keyakinan dan dukungan kepada usaha PH ini. Dan kita cuma pesan sekiranya pelanggaran berlaku dalam perjanjian ini atau persefahaman ini, maka PH harus berlepas diri. Ya, kita tidak akan sanggup, ya, jangan jadi PH sebagai parti yang nak tanggung biaya hidup. Itu saja untuk pagi ini. Kebetulan ada beberapa tetamu, 3 orang sampai dah nak jumpa dia. Jadi setakat hari ini saya rasa 10 dalil. 10 dalil. Bukan 10 dalil Anwar tak boleh jadi PM. 10 dalil mengapa kita harus memberi kepercayaan dan dukungan kepada MOU tersebut, dan juga kita memberi sokongan kepada tindakan pimpinan PH ini juga dengan bersyarat, ya, iaitu pimpinan harus mengekalkan prinsipnya, pimpinan harus bertindak tegas sekiranya berlaku pelanggaran di dalam MOU tersebut. Dan kita boleh saksikan nanti, dan kita yakin pimpinan kita telah pun membuat satu perbincangan, ya, di kalangan mereka, dan tentunya apa yang kita syak wasangka itu sebenarnya ada dalam kepala pimpinan. Dia tahu, ya, penyokong akan kata begini, dia tahu penyokong akan kata begini, dan mereka dah mungkin mereka dah bincang semasa-masanya, dan sudah pastilah apa yang dilakukan itu untuk kepentingan kita semua dalam Pakatan Harapan, dan lebih-lebih lagi untuk kepentingan rakyat di bawah sana. Jadi cukup sampai sini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sempat bersama saya. Kita ada Is Emanuela, kita ada Lizaman Isa, dan banyak lagi lah yang sempat saya nak bacakan. Ya, InsyaAllah kita akan ulas lagi sekiranya ada perkara-perkara yang perlu kita kongsikan bersama dengan anda semuanya. Terima kasih yang share live ini. Terima kasih kepada yang telah pun subscribe channel YouTube saya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.